Kestabilan sesebuah negara bergantung kepada keselamatan, keharmonian dan yang paling penting, status ekonomi negara tersebut. Tetapi untuk ekonomi yang stabil, kadar pengangguran negara tersebut haruslah rendah. Masalah pengangguran ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, di mana pengangguran ini akan berkaitan langsung dengan aspek sosial, ekonomi budaya dan aspek-aspek lainnya. Pengangguran terus menjadi masalah fenomenal di dunia. Kualiti tenaga kerja, gaji yang minimum dan kekurangan tenaga kerja adalah antara punca yang menyebabkan pengangguran. Tetapi, adakah anda tahu wanita juga memainkan peranan yang paling penting dalam hal ini? Dalam dunia kita, populasi wanita adalah lebih tinggi berbanding kepada lelaki. Tetapi, kita tidak pernah melihat kajian yang dilakukan untuk mengenal pasti kadar pengangguran wanita di dunia. Adakah ia sesuatu perkara yang perlu diambil serius? Seringkali kita melihat di dada akhbar ataupun di televisyen tentang seorang lelaki yang berjaya. Sebagai contoh, seorang doktor lelaki yang berjaya, seorang guru lelaki yang berjaya, seorang usahawan lelaki yang berjaya dan pelbagai lagi. Tetapi jangan sekali kita melihat mereka mempamerkan seorang wanita yang berjaya. Oleh itu, pada hari ini, bagi kursus LMCW 2022 Pengurusan dan Analitik Data, saya Arisha Mahazir bersama rakan-rakan saya iaitu Alice Safra, Amira Zulaika, Muhammad Nur Fatullah dan juga Ravi Varma akan membentangkan kajian kami tentang kadar pengangguran wanita di negara-negara Asia pada tahun 2012 sehingga 2017. Negara-negara yang terlibat adalah Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam dan juga Malaysia. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Alice Safra Balkis, bernombor matrikan E167879. Pada kali ini saya akan membentangkan mengenai objektif kajian, metodologi kajian dan juga sumber data. Objektif kajian bagi kumpulan kami yang pertama adalah untuk mengenal pasti kadar pengangguran wanita di negara ASEAN. Objektif kami yang kedua pula adalah untuk membandingkan kadar pengangguran wanita di negara ASEAN. Bagi metodologi kajian pula, kami telah menggunakan analisis deskriptif berangka ataupun graf dengan pengisian Microsoft Excel. Selain daripada itu, kami juga turut menggunakan sumber internet sebagai sumber data sekunder untuk mencari maklumat-maklumat bagi menyerapkan kajian ini. Sumber data yang telah dibentangkan di dalam poster ini pula telah diadaptasi daripada laman web rasmi ASEAN Data Science Explorer. Salam sejahtera, saya Muhammad Nur Fatullah bin Abu Bakar A170174. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan hasil kajian kami iaitu dapatan kajian. Dapatan kajian ini saya akan membentangkan data yang telah didapati setiap kesemua negara ASEAN dari tahun 2012 hinggalah 2017. Yang pertama, bagi negara Vietnam didapati melalui graf pada 2014 telah menurun dari nilai 2 pada tahun 2012 dan 2013 kepada nilai 1.8. Selain itu, nilai meningkat kembali pada tahun 2015 ialah nilai 2 dan juga masih meningkat dari tahun 2016 dan 2017 dengan nilai masing-masing iaitu 2.1 dan 2.2. Untuk nilai untuk negara Thailand pula, kita dapat lihat pada tahun 2013 telah meningkat dengan nilai 0.8 daripada nilai 0.5 pada tahun 2012 serta nilai kekal 0.8 dari tahun 2013 hingga 2015. Selain itu, graf kembali meningkat pada tahun 2016 dan 2017 dengan mendapati nilai iaitu 1. Bagi negara ketiga pula iaitu Singapura, pada tahun 2012 ke tahun 2013, hasil kajian mendapati kadar pengangguran menurun dari nilai 3 ke nilai 2.5 tetapi telah meningkat semula pada tahun 2014
iaitu nilai 3 semula. Selain itu, kita dapat lihat tahun 2015 dan 2016 berkongsi nilai yang sama iaitu kekal dengan nilai 1.8 serta pada tahun 2017 mendapati kadar pengangguran telah meningkat semula ke 2.7. Untuk negara seterusnya iaitu negara Filipina mendapati pada tahun 2012 dan 2013 kadar pengangguran adalah sama iaitu nilai 6.7 dan juga pada tahun 2014 didapati menurun dengan nilai sebanyak 6.1 dan meningkat semula pada tahun 2015 sebanyak 6.2. Selain itu, kadar didapati menurun pada tahun 2016 dan 2017 iaitu masing-masing 5.4 dan juga 5.6. Pada tahun 2012 sehingga tahun 2017, hasil kajian mendapati kadar pengangguran negara Myanmar kekal dengan nilai 0.8. Bagi negara Malaysia pula, pada tahun 2013 telah meningkat daripada tahun 2012 iaitu 3.4. Untuk tahun 2014 dan 2015, nilai kadar pengangguran ialah 3.2 dan juga 3.4 serta pada tahun 2016 dan juga 2017 didapati meningkat dan kekal nilainya iaitu 3.7. Pada tahun 2012 pula sehingga 2015, hasil data mendapati negara Laos kekal nilai pengangguran iaitu 1.1 serta pada tahun 2016 ke tahun 2017 telah meningkat dengan nilai sebanyak 1.2 dan 1.3. Untuk negara Cambodia pula dan juga negara Brunei, untuk kadar pengangguran didapati graf negara tersebut berlaku nilai yang meningkat dan menurun pada tahun 2012 sehingga tahun 2017. Negara Indonesia pula pada tahun 2013 telah menurun dari nilai 6.7 pada tahun 2012 pada nilai 6.3 seterusnya telah meningkat semula pada tahun 2014 dan 2015 dengan nilai iaitu 6.6 dan 6.7. Pada tahun 2016 dan juga 2017 didapati menurun dengan nilai masing-masing iaitu 6.3 dan 6.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Amira Zulaikha binti Saidun dengan nama matriks A167575. Jadi, untuk kumpulan kami, objektif kedua kami ialah membandingkan kadar pengangguran wanita di antara negara ASEAN. Jadi, kumpulan kami telah memilih untuk membentangkan data ini dengan dua cara. Pertama sekali, kami telah membina line graph berdasarkan trend kadar pengangguran wanita negara ASEAN bermula daripada tahun 2012 hingga 2017 seperti yang dah dibentangkan dalam dapatan kajian tadi. Kemudian daripada data yang didapati, kami menggunakan data tersebut untuk membina sebuah line graph yang menunjukkan data itu secara keseluruhan. Jadi daripada data ini kita dapat lihat bahawa walaupun setiap negara itu mempunyai trend yang agak tidak jauh bezanya, tetapi setiap negara itu berbeza jumlah purata keseluruhannya. Jadi kami rasakan bahawa kami juga perlu membentangkan data ini dengan cara kedua, iaitu dengan membuat satu list menunjukkan kadar pengangguran wanita ASEAN berdasarkan tahun pada tahun 2017 sahaja. Okey, jadi pertama kali negara Brunei mempunyai kadar pengangguran wanita yang tertinggi di negara ASEAN sebanyak 7.6% dan kemudiannya diikuti oleh Indonesia sebanyak 6.4%. Yang ketiga, Filipina mempunyai kadar pengangguran wanita yang ketiga tertinggi iaitu 5.6%. Seterusnya diikuti oleh Malaysia, negara kita sendiri sebanyak 3.7%. Kemudian pada tempat kelima, Vietnam merupakan negara ASEAN dengan kadar pengangguran wanita sebanyak 2.2%, diikuti oleh Singapura sebanyak 2.1%. Kemudian pada tempat ketujuh, Laos dengan 1.3% kadar pengangguran wanita di negaranya. Kemudian Thailand mempunyai 1% sahaja kadar pengangguran wanita, dan kemudian yang paling sedikit, yang kedua sedikit, Myanmar pada tangga ke-9 sebanyak 0.8%, diikuti dengan negara Cambodia yang merupakan negara ASEAN yang mempunyai kadar pengangguran wanita yang terendah. Selamat sejahtera, saya Ravi Verma, anak lelaki Muniandi dengan nombor matrik A172130. Kesimpulannya dari kajian yang kami membuat, kami dapat membandingkan kadar pengangguran wanita di negara ASEAN. Kami juga dapat mengenal pasti perbezaan antara kadar pengangguran wanita di negara ASEAN dari tahun 2012 hingga 2017.
Kajian ini aman membantu kami untuk mengenal pasti apakah punca, apakah kadar dan juga apa yang telah berlaku selama tahun 2012 sehingga 2017. Terima kasih.